Terlupa bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan Tuan Imam, seluruh jawatan kuasa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjat syukur kepada Allah Subhanahu taala kerana dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu taala dapat sama-sama kita berada dalam rumah Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala memberkati dan merahmati kita. Alhamdulillah tuan-tuan, sebenarnya malam ni saya menggantikan Ustaz Nasrun, dan saya pun bagi tahu kat dia kalau ada kekosongan kat Bang Fauzi pun saya beritahu. Tuan-tuan, tujuan saya duduk pusing ni tuan-tuan nak cari sumbangan dana untuk pembelian sebuah rumah untuk dijadikan pasti di Taman Ria. Kalau tuan-tuan pergi Taman Ria tu, masuk ke sebelah Petronas, depan Petronas tu, berdepan dengan surau An-Nur ada sebuah rumah terbengkalai. Kami beli yang tu 2 tingkat. Jadi orang lain pakat rasa memang murah lah daripada 2 tingkat. Corner lot. Jadi cerita dia tuan-tuan, duit ambil mana? Duit ni tuan-tuan, pasal kita nak bayar kat tuan rumah dulu, kita dah bayar 10% dan akhir bulan ni kita akan bayar full. Duit ambil mana tuan-tuan? Ada kawan-kawan lah tuan-tuan, seorang bagi pinjam 50, seorang bagi pinjam 50. Seorang lagi baru je kemarin lulus 60 ribu, dia bagi pinjam dulu. Kutip semua, Alhamdulillah. Tadi kalau tu yang mai tadi tuan-tuan, tekan minyak ni, cerita dia kalau boleh berdiri lah tekan minyak tadi. Baru balik daripada Tasik Glogor ni, pergi jumpa seorang, dia janji dia akan bantu, bagi tahu aja bila nak buat tu barang-barang dia akan bagi. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sebagai mengisi ruang kekosongan ini, sebuah hadis daripada Ibnu Majah, hadis hasan daripada Ibnu Majah, an Abil Abbas As-Sa'di radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Jadi Abil Abbas dia mengatakan bahawa suatu ketika datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mai berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala dullani ala amalin iza amiltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas. Lelaki tadi jumpa Nabi, dia bertanya, wahai Rasulullah, cerita kepada aku, tunjuk kepada aku, bagi tahu kepada aku suatu amalan yang aku buat, amalan tadi Allah kasih kat aku dan manusia juga kasih kepada aku. Lalu Nabi menyebut kepada lelaki tadi ni, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Lalu Nabi bagi tahu kepada lelaki tadi yang menginginkan suatu amalan yang dia buat, Tuhan kasih kat dia dan manusia pun kasih kat dia. Dapat 2 sekali. Mana tuan-tuan, ini yang kita nak. Kita nak yang pertama sekali Tuhan kasih kat kita. Dan tidak ada manusia yang dia tak mau manusia tu kasih kat dia. Jadi lelaki tadi tanya Rasulullah, apa amalan yang aku nak buat sehingga Tuhan sayang kat aku dan manusia juga sayang dan kasih pada aku. Lalu Nabi kata kepada lelaki tadi ni, yang pertama, kamu zahid pada dunia yuhibbukallah. Kamu zahid pada dunia, kamu akan dikasihi oleh Allah. Dan kamu zahid pada apa yang ada pada tangan manusia, kamu akan disukai, kamu akan dikasihi oleh manusia. Di kalangan para ulama sufi banyak mentakrifkan zuhud tuan-tuan, tetapi ulama mengambil pendekatan yang menepati tabiat fitrah manusia.
Manusia menginginkan kehidupan, nak kepada harta, nak kepada kemewahan, keseronokan, keindahan. Maka ulama mengambil takrif daripada di antaranya Ibn Qayyim Al-Jauzi dan juga daripada ta'rif Imam Ghazali rahimallahu ta'ala. Imam Ghazali menyebut yang dikatakan zahid, apa dia tuan-tuan, yang dikatakan zahid, orang yang zuhud itu ialah orang yang zuhud itu bukanlah orang yang tidak berharta, tetapi orang yang zuhud itu ialah orang yang tidak dibimbangi oleh harta dia, sekalipun satu dunia ini merupakan harta milik dia. Makna yang ini bersesuaian dengan tabiat manusia, dengan apa yang disarankan oleh agama. Yang disarankan oleh agama ialah kamu carilah, di mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Kamu ambil dunia ni, kamu buat kerja untuk dunia ni, mencari kemewahan, cari harta benda, cari kesenangan, buatlah seolah-olah kamu nak hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghada. Dan waktu kamu beribadah pula, kamu buat ibadah seolah-olah kamu nak mati esok hari. Maka ta'rif daripada Imam Ghazali ini lebih bersesuaian, tuan-tuan. Makna waktu kita beribadah seolah-olah kita nak mati esok. Tuan-tuan, kalau kita tahu kata kita nak mati esok, tuan-tuan, agak-agak macam mana ibadah kita? Senyum ke orang pun rasa tak dan dah. Kita akan loba, kita akan pulun. Ini Islam ajar kita. Tapi waktu kita bekerja, Nabi menyebut, "I'mal dunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Seolah-olah kamu tak mati, maka buat kerja. Kita pulun seolah-olah kita tak mati. Ini bersesuaian dengan tabiat manusia. Maka tuan-tuan, yang pertama Nabi sebut zahid pada dunia. Makna tuan-tuan, bukan kita kata zahid, zuhud ni tuan-tuan kita tinggal tak mau. Boleh cari kerja sehari 20 pun cukup dah. Makan kereta tak ada pun tak apa. Rumah buruk pun tak apa. Dah, Islam mengajar lebih daripada tu. Carilah, buatlah kemewahan selagi mana kamu mampu. Tapi dalam kamu beribadah kepada Allah SWT, begitu juga kesungguhan kamu. Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang nama dia termasuk di kalangan 10 yang dijanjikan syurga. Siapa dia Abdul Rahman bin Auf? Di kalangan sahabat yang kaya, tuan-tuan. Syurga tak? Janji syurga orang kaya. Ada sahabat Nabi yang fakir, yang susah. Siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fakir, susah. Janji syurga tak? Syurga. Susah pun syurga, fakir pun syurga, yang kaya pun syurga. Ini Islam. Osman bin Affan, ini cerita waktu mana berlaku peperangan Tabuk. Perang Tabuk ni tuan-tuan berlaku pada bulan Rejab tahun ke-9 Hijrah. Perang Tabuk ni perang yang terakhir Nabi SAW. Perang yang terakhir Nabi SAW. Dalam peperangan Tabuk ini, tuan-tuan, orang Islam diuji. Yang pertama berlaku di bulan ataupun di musim panas yang keterlaluan. Panas sungguh. Siapa yang pernah pergi negara yang ada musim panas, dia tahulah, tuan-tuan. Dia tahulah nak tidur macam mana. Kapek ada, dia buka habis kapek. Kita duduk mengaji tempat yang ada musim panas lalu, tuan-tuan, dah lah duduk bilik yang kecil, tidur 3-4 orang, panas, tuan-tuan. Jadi nak buat macam mana? Buang kapek, ambil kain pelekat, empat selai, ambil bantal, dah tidur. Pakai kain lah, jangan tak pakai kain, pakai kain lah. Baju tak pakai, tak selimut. Pasal apa? Panas. Jadi dalam perang Tabuk ini orang Islam diuji, musim panas yang keterlaluan. Yang kedua, pada musim panas ini juga buah-buahan dalam keadaan sedang masak dan sedang menunggu untuk dituai saja, dipetik saja. Buah apa, tuan-tuan? Kalau kita kan musim durian, tak pi mana dah duk tunggu durian tu kan. Sekilo busuk-busuk pun baru ni. Kalau durian kampung ni ada yang RM3, RM5,
pi beli kat Perih sampai RM6, RM8 dengan kampung. Tak pi mana dah. Sebulan tanya tak, pasal apa? Tunggu kebun. Buah dokong walaupun harga jatuh RM1.7 tak apa. Jadi orang Islam waktu perang Tabuk diuji macam tu. Di mana Tabuk tuan-tuan? Jauh, merentasi, bukan lalu ke RNR, ada tempat makan, tempat peranginan, tak ada. Berhadapan dengan satu jumlah tentera yang hampir 200,000. Orang Islam bila Nabi sampai beritahu kepada Nabi SAW bahawa pengintip-pengintip tentera Rom dah hampir memasuki negara Islam, Nabi rasa terancam. Lalu Nabi seru kepada para sahabat, kita nak perang. Sebab itu dalam peperangan Tabuk ni kelihatan Nabi ni dia minta sungguh-sungguh pengorbanan. Pasal apa? Yang pertama panah, yang kedua musim buah-buahan. Jadi tuan-tuan, tentera Islam seramai hampir 30,000. Nak lawan berapa? 200,000. Cerita dia siapa pi tu, cerita dia babai teruslah cerita dia di logik akalnya, pergi tu babai teruslah. 30,000 nak lawan dengan hampir 200,000. Tuan-tuan nak cerita orang yang hebat, orang yang mewah, orang yang kaya, tuan-tuan. Nak pergi kena tinggal tak? Kena tinggal. Siapa dia? Osman bin Affan. Bila Nabi minta, bagilah. Osman bin Affan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ni 1,000 dinar. Ni 1,000 dinar, tuan-tuan. Bukan saya nak minta 1,000 dinar ke tuan-tuan. Saya duk pi, tuan-tuan. Yang pertama saya kata boleh bagi RM1 pun alhamdulillah. Kalau tak boleh bagi, tolong panjangkan kepada kawan-kawan yang dia ada kemampuan. Kalau tak boleh juga tuan-tuan, satu yang terakhir saya minta ialah doa. Doa minta. Yang ni yang paling utama sekali tuan-tuan. Mai malam ni kalau tak ada duit pun tak apa, tapi tuan-tuan minta pakat-pakat berdoa bagi dia mudah urusan. Tapi setakat lah alhamdulillah saya rasa urusan rasa mudah tuan-tuan, rasa senang. Pi jumpa siapa pun kalau orang yang ada rasa mudah. Rasa mudah. Macam tadi saya pergi, dia janji bila mula buat cerita nak barang apa. Cerita nak barang apa. Jadi doa yang kita minta tuan-tuan. Jadi Osman bin Affan bila Nabi minta suatu pengorbanan macam tu, dia datang wa Rasulullah 1,000 dinar. Untuk apa? Untuk kegunaan kelengkapan para tentera Islam. Datang Sayyidina Umar Al-Khattab. Dalam hati Sayyidina Umar Al-Khattab hari ini dia dapat mengatasi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pasal apa tuan-tuan? Pasal sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam amalan apa pun sahabat-sahabat lain tak boleh mengatasi dia. Orang sakit dia dulu sampai. Orang memerlukan dia dulu. Dalam ibadah khususiyah, puasa, sembahyang dan sebagainya, Sayyidina Abu Bakar. Sehingga Sayyidina Osman dia kata hari ini seolah-olah dia dapat mengatasi Sayyidina Abu Bakar. Dia bawa separuh harta dia. Wa Rasulullah, separuh harta dia. Nabi tanya, apa yang kamu tinggal? Separuh. Banyak ni lah yang aku bawa, banyak ni juga yang aku tinggal. Maka bila datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lalu Nabi bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggal? Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, yang aku tinggal ialah Allah dan Rasul. Tak ada apa tuan-tuan. Tak ada apa. Sayyidina Abu Bakar bagi habis. Ini siapa tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar tak pernah menipu orang tuan-tuan. Kuklah kita ni, kuklah pernah duk melawak kan. Tinggal apa? Tak ada apa, Allah Rasul. Tu kita. Lidah biasa melawak kan. Lidah kadang-kadang biasa melawak, kadang-kadang menipu sikit-sikit. Tuan-tuan, kalau kita nak menipu bagi sungguh-sungguh, biar orang tak percaya, tak apa. Jangan kita menipu orang percaya, hak tu bahaya. Kalau kita nak tipu orang ni, biar sampai orang tu tak percaya yang kita tipu, hak tu tak apa. Hak tu orang jadi seronok. Yang tu orang jadi seronok Bang Fauzi. Serupa orang cerita orang menipu lah kan. Dia cerita kata dia nak pergi baling. Sebelum dia pergi Pekan Baling tu, makna jauh lah, mungkin di kampung Tanjung Pawi, mungkin Batu Lapan, jauh, lebih kurang 20 km, 20 lebih. Dia kata sebelum dia pergi baling tu tuan-tuan, dia ada kai dia. Dia tahan dulu kai dia. Bila dia tahan kai dia tadi ni tuan-tuan, dia siap-siap, dia naik bas, dia pergi baling. Bila sampai di baling tuan-tuan, waktu dia nak balik, dia tengok orang ramai di titi baling tu, di sungai tadi. Orang tengok apa tuan-tuan? Orang tengok ekor ikan. Nampak ekor ikan saja.
Lalu dia pun heran, dia pun balik, tak apa, biar pergilah. Dia balik sampai di rumah dia pun pergi tengok kai dia tadi. Dia pergi tengok kai dia, rupa-rupanya ikan, dia tengok ekor ada di baling dia tadi tuan-tuan, rupanya ikan yang makan kai dia tadi tuan-tuan. Hak ni tuan-tuan, orang yang kata kalau nak tipu sungguh-sungguh sampai orang tak percaya, tak apa, dia jadi seronok. Tapi jangan duk menipu hak orang tak seronok, hak orang percaya, hak tu bahaya. Baik. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar bawa mai macam tu, yang tinggal ialah Allah dan Rasul. Makna siapa Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan? Manusia yang tak pernah menipu. Makna betul apa yang dia tinggal hanyalah Allah dan Rasul. Makna apa dia? Isteri dia nak makan, mintalah doa, haraplah, usahalah, ikhtiarlah, carilah. Pasal apa? Selagi mana kamu ikhtiar, kamu usaha, di sana ada Allah dan Rasul untuk bantu mudahkan. Dalam perang Tabuk ni tuan-tuan, menceritakan bagaimana sifat orang yang munafikin minta kepada Rasulullah, diketuai oleh Abdullah bin Ubay. Jumpa Nabi, wahai Rasulullah, aku tak boleh ikut serta. Pasal apa? Dia minta dia ada keuzuran. Nabi seolah Nabi nak bagilah tiba-tiba turun ayat berkaitan dengan orang-orang munafikin. Maka Nabi berpaling daripada Abdullah bin Ubay. Yang tadi hampir 30,000, Abdullah bin Ubay pengikut-pengikut dia ikut, tak jadi pi. Maka para sahabat Nabi berangkat nak cerita tuan-tuan, cerita dia Ka'ab bin Malik, seorang sahabat Nabi yang ni yang tak pergi, tetapi dijanjikan mereka ini apa dia, pengampunan daripada Allah. Pasal apa? Mereka ni bukan orang munafik, tapi mereka ini terlewat dengan rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyesal sungguh Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan juga Abu Khaitamah. Abu Khaitamah ni tuan-tuan, waktu Nabi dah berangkat pergi, dia teralik tuan-tuan, lalu dia balik, orang kata Rasulullah dah berangkat. Lalu dia pun balik menuju ke Abu Khaitamah ni, orang yang ada harta banyak. Dia ada kebun yang luas. Dalam kebun dia tadi ada khemah untuk 2 orang isteri dia. Kita seorang je. Lalu waktu dia balik tadi tuan-tuan, sampai di khemahan dia, dia tengok isteri dia sedang merenjis-renjis khemah tadi. Kalau kita kan musim panas ni, kalau tak zen kan, kita ambil air jeruh lah kan, bagi sejuk sikit. Jadi isteri Abu Khaitamah tadi ambil air duk renjis-renjis atas khemah. Lalu Abu Khaitamah sampai di hadapan pintu khemah dia, lalu dia masuk, dia tengok apa yang disedia oleh isteri dia untuk dia. Dia tengok makanan yang sedap. Orang kaya tuan-tuan, mana nak makan ikan masin ke Taman Lek? Tahu Taman Lek Bang Fauzi? Tak tahu Taman Lek? Tanya Ustaz Syemi, dia tahu, dia pernah mengaji pondok. Ikan tamban masin hak kita buh atas dalam minyak hak panas tu, dia siang naik tu, dia kembang kali sisik-sisik dia, itu ikan tamban lek. Siapa mengaji pondok dia kenal ikan tamban lek? Tak tahu. Tak ada. Jadi makanan dia hebat. Bila Abu Khaitamah dia tengok makanan dia hebat tuan-tuan, dia rasa sedih. Lalu dia kata kepada isteri dia, sekarang ini Abu Khaitamah sedang dihidangi dengan makanan yang sedap, yang lazat-lazat. Dia kata kepada isteri dia, sekarang ini juga Nabi SAW, Rasulullah sedang berada di tengah padang pasir yang panas, nak perang. Tuan-tuan, harta banyak. Lalu Abu Khaitamah kata kepada isteri dia, persiapkan kelengkapan Abu Khaitamah, kerana Abu Khaitamah akan menjejaki kaki Nabi SAW. Siap bini dia, siap apa semua, bawa barang pergi ikut Nabi. Tuan-tuan, cerita dia 30,000 nak lawan 200,000. Tuan-tuan, kalau kita tertinggal tuan-tuan, bukan naik highway tuan-tuan, tengah padang pasir, pakai dak dah, tak apa dah depa terlepas api kan. Jadi kita tak payah pergi. Jadi Abu Khaitamah dia pergi juga. Cerita dia babai tadi, babai wallahu alam. Babai cerita akal dia tak balik dah. Tinggal banyak dak tuan-tuan, tinggal banyak harta dia. Yang ni yang dikatakan zahid pada dunia, yuhibbukallah, kamu akan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Walaupun ada harta banyak, tapi yang ditakrifkan oleh Imam Ghazali tadi ialah tidak dibimbangi oleh hati dia. Banyak tapi hati tak rasa bimbang. Hati tak rasa bimbang. Tinggal isteri dia, tinggal tanaman-tanaman dia, kebun dia. Pergi cari Nabi SAW. Pasal apa? Yang dia kasih, yang dia sayang. Nabi berada di tengah padang pasir, nak berperang dalam keadaan yang panas. Lalu bila dia sampai hampir dengan Nabi SAW, para sahabat kata, Rasulullah nampak kelibat manusia. Lalu Nabi perhati, bila hampir dekat, Nabi kata, itu adalah Abu Khaitamah. Mai juga jumpa Nabi. Bila sampai kepada Nabi SAW,
dia minta maaf, minta ampun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi doa untuk Abu Khaitamah tadi tuan-tuan? Nabi berdoa, ya Allah, berkatilah harta yang dimiliki oleh Abu Khaitamah. Dia tinggal habis dah, tapi Nabi minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, berkatilah harta yang dimiliki oleh Abu Khaitamah. Ini yang kita nak tuan-tuan, bila manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, doa tuan-tuan, doa dimakbul. Berkat harta yang dimiliki oleh Abu Khaitamah. Kita kadang-kadang ada sekangkang kera tapi haram tak berkat apa. Nak keberkatan tadi. Yang ni yang dia kata, zahid pada dunia yuhibbukallah. Makna walaupun kita kaya mewah tapi tak terlekat di hati. Tak terlekat di hati. Kita beli kereta sebiji, kadang-kadang jiran mai minta bantuan, hak kita nak bagi agak hak mana? Hak baru ke hak lama sikit? Biasanya kita bagi hak lama sikit lah kan. Biasanya bagi hak lama sikit. Macam tu tabiat manusia. Tetapi seperti mana sahabat Nabi yang bernama Sauban, saat dia hampir mati tuan-tuan, dia menyebut beberapa perkataan yang tidak difahami oleh isteri dia. Isteri dia tak faham maksud apa dia sebut. Lepas dia mati tuan-tuan, Nabi mai jumpa, isteri dia cerita, mengadu pada Nabi SAW. Lalu Nabi kata, apa yang disebut oleh Sauban tadi, Nabi dia sebut, isteri dia menyebut, yang pertama dia menyebut apa dia? Kalaulah jauh, kalaulah jauh. Yang kedua dia sebut kalaulah baru, kalaulah baru. Jadi siapa nak faham tuan-tuan? Kita pun pergi jumpa, pergi tengok orang nak mati, tiba-tiba duk sebut macam tu, menatang nama kan? Sebut menatang apa? Lalu Nabi kata kepada isteri dia, sebenarnya waktu Sauban hampir nyawa dia nak keluar tadi, Allah Ta'ala bentangkan kepada dia, memperlihatkan kepada Sauban tadi apa dia tuan-tuan? Ganjaran-ganjaran pahala yang Tuhan bagi di atas amalan-amalan yang Sauban buat di dunia. Dia sebut kalaulah jauh, kalaulah jauh. Apa dia tuan-tuan? Sauban ini digelar sebagai perindu Nabi SAW. Di mana tempat Nabi tuan-tuan? Di rumah dia, Masjid Nabawi. Jadi Sauban ini digelar sebagai perindu Nabi SAW. Tuan-tuan, bila rindu kita nak buat apa? Bila rindu kita kalau boleh aci nak pergi duduk, nak pergi jenguk sedia, nak pergi tengok sedia, nak pergi ziarah sedia. Jadi begitu juga Sauban. Dia kerap datang pada rumah Nabi SAW, iaitu Masjid Nabawi, Masjid Nabi SAW. Dia datang. Sembahyang dia ada, pasal apa? Dia ni perindu Nabi SAW. Rumah dah jauh. Datang. Waktu dia mati, Allah Ta'ala bentangkan, ni amalan kamu, pasal apa? Datang jauh, dapat pahala berlipat-lipat ganda. Selangkah datang, Allah Ta'ala gugurkan dosa, Allah Ta'ala angkatkan darjat. Jadi sebab itu, waktu Sauban nak meninggal tuan-tuan, dia kata kalaulah jauh. Maka Nabi menyebut Sauban tadi dengan harapan dia, kalaulah dia tahu keadaan Tuhan nak bagi pahala yang macam tu, apa dia minta? Kalaulah rumah dia lagi jauh, kalaulah lagi jauh, lagi jauh. Kita lagi jauh, alhamdulillah kan. Alhamdulillah tak dengar azan, jadi tak ada dosa. Jadi Sauban dia minta kalau boleh jauh lagi, jauh lagi. Kalaulah bau. Suatu hari Sauban waktu musim yang agak dingin tuan-tuan, dia berjumpa dengan seorang lelaki yang berhajat kepada pakaian yang lebih tebal. Jadi Sauban dia bagi pakaian dia. Kalau kita kan bawa dah pakai baju tebal dah, ada kain sejuk, kain selimut lagi. Jadi Sauban dia bagi yang kurang elok, dia pakai yang elok lagi. Jadi Allah Ta'ala bentang, ni pahala kamu dapat. Sebab tu dia kata kalaulah baru, kalau aku bagi hak baru lagi, lagi pahala banyak, lagi pahala banyak. Baik. Dalam peperangan Tabuk itu tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kemenangan pada tentera Islam tak tanpa bertempur. Dalam perang Tabuk ni tuan-tuan tak bertempur. Pasal apa? Bila ada kesungguhan, intan surullah yang surkum, ini syarat yang dikatakan takdir. Itu Imam Ghazali menyebut takdir tuan-tuan, kalau melibatkan dengan apa dia, dengan ajal, yakni dia tak boleh berubah. Tapi kalau dia melibatkan dengan kena ada syarat, contohnya
Nak menang dia kena ada syarat kesungguhan. Maka kemenangan dia kena ada syarat. Syarat daripada tuan-tuan, kesungguhan daripada para sahabat tadi nak perang. Maka Tuhan sebut intan surullah yang surkum. Kalau kamu ada hasrat sungguh-sungguh, maka Tuhan akan bantu. Dalam peperangan Tabuk tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kemenangan. Rasa gerun, rasa takut tentera-tentera Rom. Allah Ta'ala turunkan malaikat ratusan ribu. Rasa gerun, tengok tentera Islam berpakaian putih lengkap dengan senjata, berkuda, hebat, menggerunkan musuh sehingga pertempuran tak berlaku. Diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kemenangan peperangan Tabuk ini tuan-tuan, kabilah-kabilah yang terdahulu nak bersekutu dengan tentera Rom, akhir sekali minta minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi kesetiaan kepada Nabi, maka dibayar jizyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Allah Taala bagi kemuliaan dalam peperangan Tabuk. Begitu juga dalam peperangan Mu'tah yang berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Perang Mu'tah berlaku pada tahun yang ke-8 Hijrah. Perang Mu'tah ini berlaku dengan sebab utusan Nabi dibunuh oleh orang kafir. Nabi hantar utusan dia untuk dakwah, tiba-tiba dibunuh oleh kerajaan Rom. Maka Nabi SAW dan para sahabat rasa sedih, rasa duka cita. Maka Nabi suruh pada para sahabat untuk menuntut bela di atas kematian sahabat mereka. Tuan-tuan, dalam peperangan Mu'tah ni tuan-tuan, tentera Islam Nabi kumpul seramai 3,000 orang. Dalam peperangan ni, dalam peperangan Mu'tah Nabi tidak terlibat. Dalam peperangan Mu'tah Nabi tidak terlibat. Tetapi Nabi melantik. Bila Nabi tak terlibat, Nabi mengangkat panglima-panglima perang dia. Yang pertama, Nabi kata kamu dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Seandainya Zaid bin Harisah gugur, kamu akan dipimpin pula oleh Ja'far bin Abi Talib. Dan sekiranya Ja'far bin Abi Talib gugur, maka kamu akan dipimpin oleh Abdullah bin Rawahah. Nabi sebut 3 orang panglima ni. Seandainya gugur, diganti dengan sahabat yang lain. Seandainya gugur, digantikan dengan yang terakhir, Abdullah bin Rawahah. Dan seandainya Abdullah bin Rawahah gugur, maka kamu mencari sahabat di kalangan kamu yang kamu percayai. Nabi sebut 3 ni. Apa dia tuan-tuan? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang Nabi sebut semua diwahyukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak cakap kosong. Bererti apa tuan-tuan? Bila Nabi sebut kamu dipimpin oleh Zaid bin Harisah, seandainya Zaid bin Harisah gugur, ganti oleh Ja'far bin Abi Talib. Seandainya Ja'far bin Abi Talib gugur, kamu diganti pula oleh Abdullah bin Rawahah. Dan Abdullah bin Rawahah gugur, cari orang lain. 3 orang ni. Kalau kita ketua kata, Yusdi kamu jadi ketua. Seandainya kamu mati, mati tak pakai tak edi. Mati kata edi. Tapi bila Nabi sebut macam tu, adakah sahabat berpaling? Dah, labbaik ya Rasulullah, terima. Nampak dah dapat syahid. Nampak dah 3 panglima ni akan gugur syahid. Tapi adakah mereka berpaling pada Nabi? Wa Rasulullah, minta excuse nah, rasa tak sihat hari ni, sesemua sikit, batuk-batuk, sagi payah, jangkit kat kawan. Tak ada. Terus Nabi tak pergi dalam peperangan Mu'tah. Tuan-tuan, bila bertempur tuan-tuan, apa yang disebut oleh Nabi berlaku sungguh. Zaid bin Harisah gugur syahid. Bendera Islam tadi dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib. Ja'far pun gugur sehingga anggota dia cedera, tangan dia terpotong. Dipegang pula bendera tadi oleh Abdullah bin Rawahah. Dia pun perang tuan-tuan, perang dia juga syahid. Akhir sekali dalam perang Mu'tah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kemenangan kepada tentera Islam dengan seorang panglima yang Allah sendiri memberi gelaran kepada dia, iaitulah Saifullah. Bila tentera Islam tadi menang tuan-tuan, balik, belum lagi sampai di Madinah. Tak sampai lagi di Madinah, Nabi dah bagi tahu kepada penduduk Madinah, Islam telah diberi kemenangan, tentera Islam telah diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui tangan panglima, iaitulah Saifullah. Siapa dia tuan-tuan? Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid tu yang dikatakan hidayah.
Sebelumnya dia yang mengkucar-kacirkan dalam peperangan Uhud, tentera Islam ramai yang terkorban, ramai yang syahid. Tapi Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia. Dia pula menjadi panglima perang yang menyelamatkan tentera-tentera Islam. Pasal apa? 3,000 lawan dengan ratus ribu, kucar-kucir tentera Islam. Maka ketika itu dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Sebelum itu dipimpin oleh Sabit bin Ibnu Al-Arqam. Tapi dia tak pegang lama, dia serah kepada Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid bila tentera Islam dah jadi kucar-kacir, lalu dia tarik ke belakang semula, rehat sat. Dia susun semula strategi. Tu yang hebatnya Khalid Al-Walid, susun strategi balik. Sebab tu tuan-tuan, kalau jadi pergaduhan, jadi apa, kalau dalam keadaan kucar-kacir, tarik sat, rehat sat. Tengok macam mana, sebab apa, punca apa jadi macam ni. Khalid Al-Walid dia tarik rehat sat. Dia susun semula, sebahagian belah kanan, sebahagian belah kiri. Waktu nak bertempur tuan-tuan, yang kanan, tentera sebelah kanan ni, dia akan bergerak ke sebelah kiri. Yang sebelah kiri dia bergerak ke sebelah kanan. Jadi nampak ramai, menggerunkan tentera musuh. Musuh lari tuan-tuan, musuh lari. Lalu Khalid Al-Walid kerah kepada semua tentera Islam, dah setakat ni cukup, kita dah menang dah. Dari segi moral kita dah menang dah. Pasal apa? Islam dalam keadaan sikit masa tu. Pasal tentera Islam dalam jumlah yang sikit, dah kita dah diberi kemenangan. Waktu balik tuan-tuan, belum lagi sampai Nabi kata Islam, tentera Islam diberi kemenangan melalui Saifullah. Siapa dia? Khalid Al-Walid. Bila sampai di kota Madinah, lalu kanak-kanak penduduk-penduduk Madinah pakat berlari seronok sambut. Kalau yang suami sambut suami, yang anak sambut ayah. Tuan-tuan, bila balik tuan-tuan, ramai pakat lari cari mana ayah, mana suami dia. Lalu Nabi kata kepada tentera Islam, ambillah anak-anak kecil itu, dukunglah, tetapi bagi kepada aku anak Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ni anak dia kecil-kecil. Waktu anak-anak Ja'far bin Abi Talib ni berlari tuan-tuan, Nabi kata ambil anak Ja'far bin Abi Talib, bawa mai kat aku nak dukung, aku nak peluk dia. Maka Nabi jaga anak-anak Ja'far bin Abi Talib. Nabi jaga. Sehingga dalam sirah menyebut bagaimana Nabi menjaga kebajikan mereka ini. Waktu nak gunting rambut, Nabi bawa. Nabi dukung anak Ja'far. Bawa pergi kedai gunting rambut. Gunting rambut. Anak siapa tuan-tuan? Anak yatim. Bawa dia siapa? Ja'far bin Abi Talib, yang Allah Ta'ala janjikan syurga. Yang ni yang dikatakan kalau kita tadi, kalau Nabi sebut seandainya kamu mati diganti, kalau kita pakai tak pi ikut Nabi noh. Ya Rasulullah, aku tak pi aku noh. Rasa ramai dah ni, hak pi pun gede-gede belakang dah. Tapi Ja'far bin Abi Talib pergi tuan-tuan. Syahid. Bila syahid tuan-tuan, yang di dunia tak tahu macam mana keadaan mereka. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, dalam hadis kursi juga Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala menyebut apa dia? A'dadtu li'ibadis salihina ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Wala khatara ala qalbi bashar. Allah Ta'ala menyebut dalam hadis kursi, Allah Ta'ala kata a'dadtu li'ibadis salihina, aku sediakan untuk hamba aku yang soleh, yang beramal soleh, yang berbakti di dunia. Apa yang Allah Ta'ala sediakan? Ma la ainun ra'at, satu kenikmatan yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka dalam syurga. Ma la ainun ra'at, yang mana mata manusia tak pernah pun lihat keindahan, kecantikan yang ada dalam syurga. Hang bayanglah macam mana pun, hang tengoklah tempat yang menarik macam mana pun, syurga lebih daripada tu tak terbayang oleh mata manusia. Kita duduk kat desa Aman, tengok desa Kulawa. Itulah lah rumput samba pun naik habis dah. Tak ada apa dah. Dulu jangan harap lah rumput samba nak naik kan. Kutip jemput satu-satu. Lah tu pun dulu orang tengok, ui lawa. Tengok, cantiknya taman apa ni. Ni taman maksiat dulu kita rajin sebut tu. Bila naik kereta dengan anak-anak kan, ayah berhenti. Tak boleh. Ni semua merosakkan, tak boleh. Tengok kau lain. Lah jadi apa? Tu pun kita bayang lawa dah.
Tapi Tuhan sebut adatul li'ibadiyas salihina ma la ainun ra'at, keindahan, keseronokan, kecantikan tadi yang Allah Ta'ala sedia tak boleh terlihat dengan mata manusia. Hampilah taman maupun tempat yang cantik, menarik, tak akan sama. Tak akan sama. Wala uzunun sami'at, kalau telinga hang pernah dengar benda-benda yang seronok mengasyikkan, dalam syurga lebih daripada tu sehingga tak boleh nak terbayang. Wala ala khatari qalbi bashar, sehingga kita nak terbayang dalam hati kita, imagine pun tak boleh. Cantik, seronok. Tuan-tuan pernah tengok tak cerita kartun? Tuan-tuan jarang tengok TV, tu jadi bagus sangat. TV pun tak pernah tengok. Tuan-tuan balik suruh anak-anak ke cari dalam YouTube cerita dia, cerita kartun ni cerita kartun. Cerita tajuk dia Coco, C-O-C-O, Coco. Cerita kartun. Kartun ni kartun orang tulang. Tapi orang putih buat cerita ni seronok. Saya pun kadang-kadang balik, kadang-kadang boring buka cerita tu. Dia cerita apa? Dia cerita tentang orang putih ni membayangkan kehidupan selepas mati, syurga. Kita tengok tapi bila dia buat, tuan-tuan, dia imagine dengan keindahan tu, cantik sungguh. Budak ni dia macam mana tu, dia pergi tengok tempat tok wan dia dulu kan. Tengok bila dibawa pergi ada jambatan merentasi, dia tengok-tengok, cantik. Tuan-tuan balik tengok, saya nak cerita tak boleh. Seronok. Tu gambaran manusia. Kita nampak pun seronok, nampak lawa, nampak indah, rumah-rumah yang tinggi naik di di awan-awangan, cantik, warna-warni dia, cantik sungguh. Tapi Tuhan sebut mala ainun ra'at, hampa bayanglah sekali cantik macam mana pun hak dunia, tapi hak syurga lebih lagi. Sebab itu dalam bila mana manusia yang syahid ni, tuan-tuan, berada dalam syurga, dalam hadis Nabi menceritakan bagaimana Allah Ta'ala berjumpa dengan orang yang mati syahid ni, tuan-tuan, yang mana roh mereka berada dalam temolok atau dalam paruh burung yang ada dalam syurga ni, tuan-tuan, berterbangan bebas dengan nikmat-nikmat yang penuh seronok. Lalu Tuhan bertanya kepada mereka, ada tak lagi yang kamu nak? Apa lagi yang kamu nak? Tak mau dah, seronok dah. Tanya lagi yang kedua, tak mau dah, seronok dah. Tanya yang ketiga, maka seolah-olah Tuhan menginginkan mereka ni untuk memberi jawapan. Lalu mereka kata, ya Allah, boleh tak kembalikan semula roh kami ke dalam jasad untuk kami perang dan mati lagi. Ni yang kata orang yang mati syahid, dia nikmat yang tak boleh nak cerita ke orang. Yang dikatakan nikmat orang yang mati syahid ni, sehingga orang mukmin yang bukan meninggal dunia kerana syahid, tuan-tuan, tak ada yang nak minta kembali dunia. Tapi orang yang mati syahid walaupun duduk dalam syurga, tuan-tuan, dia minta, ya Allah, boleh tak kembalikan roh kami semula? Pasal apa? Pasal sedapnya, manisnya, seronoknya, dan bagaimana megahnya ketika mana Allah Ta'ala sambut roh mereka itu setelah mana mereka gugur pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Ja'far bin Abi Talib, tuan-tuan, walaupun kita nampak dalam sejarah, kita nampak di segi penceritaan dia sedih, Ja'far bin Abi Talib susah, ada anak yang kecil susah, pergi berperang, tiba-tiba meninggal anak yang kecil, tinggal jadi yatim, tuan-tuan. Tapi Ja'far bin Abi Talib selepas dia nyawa dia saja terkeluar daripada tubuh dia, sebenarnya dia rasa suatu perkara yang sungguh menyeronokkan, seronok, tuan-tuan, seronok. Begitu juga Jabir bin Abdullah bin Amru, ayah dia, waktu gugur dalam peperangan Uhud, tuan-tuan, Jabir masa tu kecil lagi. Lalu bila dah gugur, orang bawa balik, tutuplah. Bila tutup sebelah kepala, nampak sebelah kaki. Jabir cerita waktu tu dia kecil lagi, bila dia buka jenazah ayah dia, dia teriak. Lalu ada sahabat menegah dia daripada teriak. Nabi kata biar, dia kata Nabi tak tegah, walaupun sahabat tegah, tapi Nabi tak tegah. Mana Nabi biarkan dia teriak, menangis. Lalu Nabi sebut pada Jabir, pasal apa kamu teriak, pasal apa kamu menangis? Nabi nak menggembirakan dia. Pasal apa? Pasal dia teriak, dia menangis. Pasal apa? Dia kecil lagi, ayah dia meninggal, gugur syahid. Tapi Nabi menggembirakan hati dia dengan apa? Nabi kata, wahai Jabir, saat ini ayah kamu sedang dinaungi oleh para malaikat.
Berita gembira. Hang tak payah teriak, tak payah sedih. Pasal apa? Ayah kamu pergi ke sesuatu tempat yang menyeronokkan. Nabi kata saat ini malaikat sedang memayungi dia. Dan roh apa dia ayah dia tadi terus dibawa ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berita gembira. Yang ni yang disebut apa dia? Ma'adatu li'ibadiyas salihina ma la ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ini janji Tuhan. Ni kita cerita pasal apa? Zahid fi dunya yuhibbukallah. Tu cerita perang tuan-tuan. Cerita perang ni cerita pi mati. Hak kaya ada tak? Ada, tapi meninggalkan, tinggal. Tu yang dikatakan oleh Imam Ghazali, orang yang zahid ini bukan orang yang tak ada harta. Bukan orang yang selekeh. Bukan orang yang nampak selekeh je, tak. Islam hebat. Hang kaya, hang boleh jadi zahid. Hang boleh jadi orang yang zuhud. Hang susah, hang boleh jadi orang yang zuhud. Hang kaya, hang boleh menyebabkan Tuhan kasih kan? Tu Islam. Kalau yang bukan Islam, tuan-tuan pernah tengok tak Tok Sami? Tok Sami, Sami Siam kan, Sami apa kan? Pernah tengok? Bagi mereka itu kezuhudan mereka. Orang yang tak melihat dunia, orang yang tak mau berpegang dengan dunia, nak duduk secara zuhud cara mereka lah. Tapi kena tak? Hang rugi di dunia, di akhirat lagi rugi. Di dunia hang rugi, hang tinggal segala kemewahan, tapi hang tak beriman, hang rasa hang hebat dah. Hang rasa mati boleh masuk syurga. Tapi tak tuan-tuan, hang mati masuk neraka, rugi. Tapi hak dikatakan Islam tadi tuan-tuan, hak kata zahid tadi, zahid fima indan nas, kamu akan dikasihi oleh manusia. Kita tak berharap pun apa yang ada pada tangan manusia. Ni Islam ajak kita suatu perkara yang mulia. Kita kadang-kadang nak buat tom yam nak buat kena buat serai nak pergi cari tu nak rumah jiran ada. Kita ke cemernya dulu. Tuan-tuan hari pertama buat tom yam, ambil serai rumah jiran. Assalamualaikum, serai 2 batang ambil. Dua esok makan tom yam ni. Assalamualaikum, serai 2 batang ambil. Hari ketiga beli ayam kampung pula nak katok serai dengan lengkuas. Assalamualaikum, nak serai. Agak-agak 3-4 kali kita pergi minta orang meluat. Hak ni yang dikata apa? Zahid fima indan nas yuhibbukan nas. Kamu tak berharap pun hak manusia. Kamu ada ke? Kalau kamu susah, kamu berpada dengan yang kamu susah. Tak pergi duk minta ke orang. Ni Islam ajak kita suatu benda yang mulia. Hang kaya pun hang mulia. Hang susah tapi hang tak bergantung pun kepada apa yang ada pada tangan manusia. Hang susah tapi hang mulia di sisi Allah Subhanahu Taala. Tapi Tok Sami tuan-tuan, mereka rasa depa hebat dah. Zahid cara mereka, tapi hina tak pada pandangan manusia. Hina tuan-tuan, pasal agama hampa ajak tak betul. Sibratullah wa ma ahsanunallah sibrah. Tak ada peraturan agama celupan yang lebih elok daripada agama peraturan Allah. Tak ada. Hampa agama Siam, Buza, hampa kata elok dah Tok Sami tu. Oh, mereka ni lah Tok Sami, kami hebat ni mereka ni. Orang yang hampir dengan Tuhan. Hina tak tuan-tuan? Hina. Kasut pun tak pakai, sedangkan Islam ajak pakai kasut. Mereka tak mau tak pakai kasut. Lepas tu makan pergi mana? Makan pergi duk minta hak orang. Kalau kita orang yang zahid, kita tengok ulama-ulama kita, kalau hak susah zahid tuan-tuan, ada dia pergi duk minta kat kedai main nak ikan sekok, pergi kedai kau ni ada tak beras sikit? Tak ada tuan-tuan. Makan sekadar hak dia ada. Dia tanam pucuk-pucuk kayu, ambil lah buat ulam, ambil lah buat sayur makan. Kait hak nyok dia ada sendiri, kukuk sendiri tuan-tuan, makan. Hak ni orang yang mulia. Mulia pada pandangan manusia, manusia pun hormat. Apatah lagi Allah Subhanahu Taala juga kasih pada dia. Ni Islam ajak kita. Yang ni Islam ajak kita. Insya-Allah tak boleh panjang no. Jadi itu yang diajar oleh Nabi SAW kepada lelaki tadi. Kamu zahid pada dunia, yuhibbukallah. Kamu akan dikasihi oleh Allah. Sekalipun kamu kaya, sekalipun kamu orang yang kita kata jutawan, sekalipun kamu ni billionaire dan sebagainya. Pasal apa? Kamu tidak letak pada hati. Tak letak pada hati. Bahkan kekayaan tadi memberi lagi apa dia? Keberkatan kepada kita. Hebat tengok para sahabat. Para sahabat, sebab itu dalam hadis yang ke 40 Imam Nawawi, hadis yang ke 20 lebih saya tak ingat berapa. Lobanya para sahabat ni apa dia? Hak susah, loba cara susah. Wahai Rasulullah, zahaba ahlu dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa nasumu kama nasum.
Wa yasaddaquna bi fuduli amwalihim. Wa Rasulullah, orang-orang kaya ni wahai Rasulullah, kami jealous kat depa ni pasal apa? Yusalluna kama nusalli. Depa sembahyang seperti mana kami sembahyang, dapat pahala, Tuhan bagi pahala. Jadi depa dapat pahala, kami pun dapat pahala, jadi pair. Wa yasumuna kama nasum. Depa sembahyang, depa puasa dapat pahala puasa, sebenarnya kami puasa dapat pahala puasa. Tapi kami tak boleh challenge depa tang mana. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Kami tak boleh nak challenge depa ni tang mana, tang kelebihan hak ada pada mereka. Mereka boleh bersedekah, infak dengan harta yang mereka ada. Kami hak tu kami surrender, tak boleh. Jadi kami ni kurang daripada mereka. Ni sahabat dia cemburu macam tu. Kalau kita manusia cemburu macam mana? Ni jenis perangai orang Melayu. Orang Melayu dia tak boleh kalau kawan dia lebih sikit pada dia. Kalau setara dengan dia, okey. Setara dengan dia, clear. Lebih sikit, dia mula. Untuk orang Melayu. Sebab tu kalau kedai, kita tengok kedai Cina, barang tak ada di kedai kau ni, dia cerita pergi kedai kau ni. Kalau kita Melayu, ada barang? Tak ada. Tu kita. Menega sikit kau tu lebih dalam hati. Yang ni yang dikatakan hasad ni dosa, berdosa pasal apa? Hasad ni berdosa pasal kita tak boleh orang lain lebih daripada kita. Tak kiralah sama ada nikmat tubuh badan, kesihatan, nikmat harta benda, nikmat keluarga dan sebagainya, kita tak boleh nak terima hakikat orang tu lebih daripada kita. Bahkan bila timbul hasad, hak tu yang haram. Hasad ni pasal apa? Hasad ni, bila sebuah hasad ialah dia bercita-cita supaya nikmat yang ada pada kawan tu hilang. Biar nikmat tu ada kat dia, tak apa. Tu hasad. Sebab tu dia haram. Tapi tuan-tuan, Islam mengajar kita nak berhasad boleh, tapi dalam bab apa dia? Ghibtah. Ghibtah ni apa dia tuan-tuan? Kita rasa cemburu bila tengok. Ghibtah ni ulama menyebut dalam urusan dunia harus, dalam urusan akhirat sunat, dapat pahala, Allah Ta'ala kasih. Dalam urusan dunia tengok dia ni menego, oh hebat, hebat, kita pun ambil motivasi, kita pun nak hebat macam dia juga. Tapi waktu yang sama kita tak bercita-cita pun supaya nikmat tadi hilang kat dia. Ada sama-sama nak naik, aku pun nak naik macam tu. Tengok kau ni buat kebun berjaya, kita pun nak buat kebun berjaya, dan kita tak ada pun niat supaya biar pergi kebun dia lingkup pergi kera main, tak ada. Itu dia panggil ghibtah dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat, tengok kau ni rajin baca Quran, kita pun rasa cemburu, kita pun nak lawan dengan dia, rajin baca Quran. Ni dalam urusan agama, Allah Ta'ala kasih. Tengok orang ni rajin sembahyang, kita nak. Tengok orang ni rajin baca Quran, kita nak. Tengok orang ni rajin ke masjid, kita pun nak macam tu. Ni dalam urusan dunia. Tu ghibtah. Adapun munafasah, munafasah ni tuan-tuan, dia tidak boleh sehingga melangkaui syariat Islam. Ada tak? Ada perangai orang yang macam ni. Munafasah ni apa dia? Sebenarnya contoh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bila mana melihat keadaan Nabi SAW dengan ibadah dia hebat, dengan amalan dia, tuan-tuan, sahabat ni sahabat yang cemburu kalau sahabat lain Nabi beribadah, mereka tak buat. Tu sahabat. Sebenarnya hak susah tadi ni cemburu pada hak kaya, nak berlumba juga. Maka sahabat ni dia nak tiru apa yang Nabi buat. Sehingga 2-3 orang sahabat ni berjumpa dengan isteri-isteri Nabi. Jadi nak cek mana cek? Pergi cek, tanya isteri Nabi lah, apa amalan yang Nabi buat. Hak buat di masjid tak apalah, mereka boleh ikut. Hak Nabi buat secara sir, secara tersembunyi, pergi tanya. Bila tanya tuan-tuan, balik-balik seorang kata macam ni payah, tak boleh kahwin macam ni. Kalau macam ni nak ikut, aku tak akan kahwin. Aku tak akan tidur di tempat yang yang enak, yang empuk. Ada yang kata aku nak puasa kalau macam ni. Maka Nabi bila dengar sahabat-sahabat dia munguk macam tu, bercita-cita nak buat macam tu, Nabi kata, aku ni manusia yang Tuhan sayang, yang Tuhan paling sayang di kalangan manusia ni aku. Tapi aku, aku berkahwin. Aku juga berkahwin. Aku tak tinggal, aku kahwin. Aku berpuasa dan ada waktu aku berbuka. Ada hari aku puasa, ada hari aku buka puasa, aku tak puasa. Ni Nabi cerita. Sebab apa? Munafasah ni jangan melampaui batasan syarak. Syarak apa dia? Berkahwin itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mampu, kamu berkahwin, kamu mampu, ada kemampuan,
kamu kena kahwin. Pasal apa? Itu adalah sunnah. Kalau kamu meninggalkan sunnah, ini yang dikatakan munafasah, yang nak meninggalkan hukum syariat, yang tu tak boleh. Tengok, tak boleh dia ni ibadah hebat ni. Kita ada kemampuan untuk kahwin, tiba-tiba kita menolak, aku tak mau kahwin. Dengan sebab apa? Aku nak pulun beribadah. Tu tak boleh. Pasal Islam ni tuan-tuan, tu yang disebut tadi pada sibghatullah wa ma ahsanullah sibghah. Kahwin pun boleh jadi ibadah. Pi kerja jadi ibadah. Tu kata Islam. Islam dia tak tumpu hanya ibadah khususiah. Kalau Islam tumpu hanya ibadah khususiah, tuan-tuan, mana Islam ni tak sempurna. Jadi Islam ni sempurna. Ya'mal dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghada. Sempurna. Pasal apa? Kahwin sunat dapat pahala tak? Dapat pahala. Jaga kebajikan isteri dapat pahala. Bermesra dengan isteri dapat pahala. Ibadah kerana bermesra dengan isteri. Ibadah kerana bergurau dengan isteri seronok. Ibadah. Yang nak meninggalkan aku tak mau kahwin, hak tu melanggari sunnah, tak boleh. Ada nikmat, ada duit banyak, Tuhan kata gunalah duit tadi. Tuhan tak katalah macam tu, tapi Islam suruh macam tu. Pasal apa? Bila kamu guna apa yang kamu ada, sekurang-kurangnya kamu boleh memberi apa dia kelapangan kepada orang lain. Kalaulah kita kata kita semua ni ada dalam masjid ni ada duit mampu beli kereta, tapi semua kita ni tak mau beli kereta, nak naik basikal aja. Esok mai hak seorang nak beranak, nak salin tuan-tuan, kan? Siapa nak bawa pergi dengan basikal, situ betul keling. Mahfuz nak kayuh basikal pergi situ keling. Mampu ya. Masa tu baru fikir Allah kalau beli kereta pun tak apa. Kan? Jadi kita semua pakat tak mau beli kereta. Pasal apa? Nak berzuhud, berpada-pada dah kayuh basikal. Maka kena-kena isteri kita nak salin, jenuh, kayuh pergi sampai situ keling. Maka ada guna. Tak guna untuk kita, guna untuk orang. Jadi kebajikan, jadi pahala sedekah. Jadi pahala sedekah. Hang berkebun, hang tanam, tiba-tiba jiran, tu kata Islam. Jiran tak minta, Islam ajak ni. Hak tadi zahid pada dunia yuhibbukan nas, tak minta. Tapi kita ni yang kata hidup berjiran. Hak kita ada, kita bagi pula. Mulianya Islam ajak kita. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Tanam serai serumpun. Tapi pahala semayang saja akan dapat. Dia tu semayang, dia tu rajin puasa, dia tu rajin sedekah. Pahala dia tanam serai pun dapat. Pasal apa? Kawan bagi kat kawan. Ada bagi. Jadi Islam ni pahala nak dapat bukan semayang, bukan ibadah khususiah saja. Jadi semua dalam segenap aspek kehidupan dia boleh menjadi pahala sedekah. Kita kuat, kita gagah. Tengok-tengok orang lemah, kita pergi bantu. Pahala sedekah tuan-tuan. Pahala sedekah. Kita tengok orang bergaduh, kita boleh pergi mendamaikan orang yang bergaduh tadi. Pahala sedekah untuk kita. Ni yang Islam ajak, makna sempurnanya agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada benda lain, tak ada agama lain, tidak ada pegangan lain yang lebih sempurna daripada agama kita yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, sebab itu bersyukur kita dengan agama yang Nabi bawa, tuan-tuan, agama yang menyelamatkan kita. Pasal apa? Pasal kehidupan kita selepas ni kita akan mati. Mati nak pergi tak mana? Mati nak pergi tan kubur. Sini kubur tak mana? Nak pergi kubur. Jadi di alam selepas daripada alam dunia ni kita akan melalui alam-alam yang lain. Sayyidina Osman bin Affan, ni kita tutup dengan ni. Sayyidina Osman bin Affan, waktu dia melalui perkuburan, tanah perkuburan, lalu dia berhenti, dia renung, dia teriak. Kita tengok tanah perkuburan, kalau malam aci tak pi pun tak apa, kan? Sebenarnya pi tengok kubur, ziarah kubur menimbulkan keisapan, itu ibadah. Maka Sayyidina Osman bin Affan bila dia berenung, dia duduk situ lalu dia teriak. Lalu sahabat bersama dengan dia ni rasa pelik, lalu tanya, wahai Amirul Mukminin, pasal apa hang teriak, pasal apa hang menangis? Lalu Sayyidina Osman sebut kepada lelaki tadi, aku teringat apa yang pernah diucap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut, innal qabra awwalu manazilal akhirah. Nabi kata, Nabi sebut sesungguhnya kubur ini rumah yang pertama yang kita akan masuk sebelum daripada rumah-rumah yang lain. Awwalu manazilal akhirah, rumah yang pertama kita nak menuju negeri akhirat.
fa in naja minhu sahibuhu fama ba'dahu aisara minhu. Tiba-tiba kita mati, orang bawa masuk jenazah kita dalam liang lahat. Pintu yang pertama ni, tiba-tiba liang lahat tadi di alam kita, kita melihat kubur tadi luas, dipenuhi dengan nikmat-nikmat yang ada. Maka Nabi kata fa in naja minhu sahibuhu fama ba'dahu aisara minhu. Kalaulah liang lahat itu dah jadi taman syurga, maka kita nak melalui pintu, kita akan melalui sirat akan jadi mudah, titian sirat akan jadi mudah. Urusan kita di mahsyar akan jadi mudah. Urusan kita ketika mana dipertimbangkan amalan kita akan jadi mudah, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam yanja minhu fama ba'dahu asyad. Tapi kalau masuk pintu yang pertama, Nabi kata tak berjaya, sempit, gelap, penuh dengan perkara-perkara yang menakutkan, yang mengerikan, fama ba'dahu asyad, maka pintu-pintu selepas daripada itu asyad, lebih sukar, lebih payah. Titian sirat akan jadi payah, di mahsyar akan jadi payah dan sukar, mizan kita akan jadi payah dan sukar. Sebab itu Sayyidina Osman bila dia merenung, dia teriak menangis. Pasal apa? Takut amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa sekadar itu tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang lemah itu daripada kelemahan diri saya. Jadi ulang sekali lagi tuan-tuan, tabung saya terlupa bawa, punya kaluk sampai tabung tak bawa. Jadi tuan-tuan bagilah, nak bagi tak atas mana pun jangan duk letak kat atas rak tu sudah. Cak lagi Bang Fauzi tak kot sejadah ke tanpa. Tuan-tuan rasa boleh bagi RM1, bagi RM1. Tuan-tuan tak rasa tak ada duit, tak payahlah duk segan-segan tuan-tuan, tak ada duit tak payah bagi. Cuma doa, tolong doa semua yang hadir, doa bagi jadi urusan mudah. Pasal apa tuan-tuan, kadang-kadang kita duk kutik-kutik ni, kadang-kadang kita takut fitnah ni senang saja, mudah saja. Jadi minta mudah, minta jauh daripada fitnah-fitnah jadi tuan-tuan. Jadi wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.